Tapi insyaAllah saya cubalah ikhtiarkan bawa Abang Syamsul Rawah kita baik 2 Syamsul. Sebenarnya dalam TV tu sepatutnya 3 Syamsul. Sepatut 3 Syamsul sebenarnya, tapi 1 Syamsul lagi last minute tak dapat. Syamsul Yusof namanya. Patut dia ada sekali, tapi dia masa tu tengah sibuk nak siapkan munafik 2 kan. Cakap okey tak apalah, siaplah. Tu sebab kami lah sibuk 2 Syamsul tu, yang kami berdua tak dapat masuk dalam munafik 2 tu. Wah, konon lah macam tu kan. Aduh, saya pun cakap dengan dia, tahniah lah Sul, kata tahniah. Saya cakap dia, tahniah lah Syamsul atas kejayaan munafik 2, saya cakap dia kan. Terasa macam tahniah kat diri sendiri. Sebab nak tahniah Syamsul, macam cakap kat diri sendiri so, macam tu kan. Tak, sebab apa saya kata tahniah kat dia? Sebab bila dia buat filem-filem macam tu, mengenengahkan ayat-ayat Quran, benda ni yang kita nak. Saya tengok sendiri kat kedai mamak, budak-budak kita tengok cerita hantu Conjuring. Cenia. Dia tengok. Lepas tu dia boleh cakap, tunjuklah salib tu. Dia lah cakap. Apa kegila ya kan? Nampak tak? Itulah. Tapi kadang budak kita tengok wayang, tengok tu kadang cara tu tak kono. Tengok wayang pukul 6.30 tengok. Keluar dah isyak. Dia lagi munafik daripada cerita tu. Salah katakan. Aduh cerita. Kan? Barakah tadi ya. Jadi itu kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Kunci kereta. Ke mana kita nak pandu keluarga kita? Sistem macam mana kita nak bawa? Sistem yang terbaik dah tentulah syariat Islam. Tu yang terbaik Semua Islam. Sistem perbankan Islam, insurans kereta, motor kita semua pakai takaful. Contohnya insurans takaful Islam kita pakai. Sistem perbankan kita tengok balik akaun anak-anak kita, akaun kita masih lagi pakai konvensional ke macam mana? Tengok balik. Duit gaji kita, betul lah panel tempat kerja kita, panelnya mungkin bukan bank yang berkonsepkan Islam, mungkin pembayaran kadang-kadang ada bank tu dia bukan bank Islam pun, tetapi dia pakai sistem Islam, tak apa. Tapi kadang rupa-rupanya sistem gaji dia tak pakai pun sistem perbankan Islam. Macam mana? Maka dia convert. Tapi kalau saya tukar Ustaz, kan dia punya tu, jadi saya akan dapat gaji lambat dalam 3 hari, lepas tu baru dapat gaji. Tak apa lambat, tapi sebab kita nak menghalalkan duit yang kita cucuk pada setiap bulan. Ada yang sebut tu memang betul lah sistem Islam ni tak ada interest, tak ada riba, tapi dia ada cas perkhidmatan lagi tinggi, lagi baik pakai bank biasa. Dia cakap tentu. Suruh dia mengucap balik semula. Sebab ni hukum Allah ni. Nabi dah beritahu segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi beritahu ketika dalam khutbah terakhir Nabi. Jadi mana kena faham lah. Nabi dah suruh, apa lagi kita cakap, siapa kita nak dengar? Kalau Nabi cakap pun kita tak nak dengar, macam mana? Tu dia penting, rezeki yang halal penting kan. Jadi pemanduan kita nak bawa arah tuju ke mana keluarga kita. Keluarga yang bersemayang, ta'dibu auladukum bisalasati asya', Nabi kata, didiklah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara sayang Nabi? Pertamanya Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut, selawatlah ke atas Nabi banyak-banyak. Kedua, buatlah apa yang Nabi goma buat, hidupkan sunnah Nabi. Tu yang pertama. Iaitu sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli-ahli keluarga Nabi. Siapa ahli keluarga Nabi? Macam mana kata sayang? Kona pun tidak. Isteri-isteri Nabi siapa? Siti Khadijah, Aisyah. 2 tu ingat. Ramai lagi kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Siapa dia? Ontah pun tak ingat. Cucu-cucu Nabi Hasan Husin, tu dia ingat. Jadi makna kata kita kena sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiganya biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Anak-anak kita tu sebab orang dulu-dulu tahu macam mana susah, dia paksa anak aping ngaji. Dulu bawa plastik kan, bawa kapal macam mana hari ramai-ramai pergi kan. Dulu kalau paling handal tu dapat penunjuk ni,
duri landak tu. Bolang hitam tu lagi tebal, diukur siapa punya tu. Berlubang Quran tu dicucuk nak tanda dekat ain ni kan tak kan. Budak sekarang mana ada jumpa duri landak ni, penunjuk mana ada. Dia main scroll, dia ngaji scroll kan. Ya, sekarang ni Quran canggih sangat tu. Tokan keluar nak qari mana baca, nak imam mana punya bacaan, Said Al-Ghamidi, pap dia baca. Dia tokan mengaji Quran tu. Dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Tu penyakit kan tu. Orang bagi dia mengaji supaya kita ikut, dia bantai dong sampai lalap. Apa tak? Suruh anak mengaji dulu. Tapi marin kan tak apa kono kan, tanya orang lama. Asal mengapai mengaji mesti lalu kubur tak apa kono kan. Rumah ustaz ni lah yang mengajar ngaji ni panjang sebelah kubur. Kan dia ingat mati kan. Tapi itulah pentingnya mengaji kan. Pergilah belajar. Hari tu bulan puasa kan dah tengok semua tadarus, macam-macam ragam tadarus ni. Ada yang main lontung dia baca. Orang ngaji dia nak ngaji, orang bagi kemplekat dia naik kemplekat kan. Bila tadarus tu saya cakap tak salah kalau kita bangang mengaji. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang memang salah kita. Faham? Nah tahu gitu tak pandai, pergilah belajar. Jumpa ustaz-ustaz, ni ada kat sini mana ada baik kelas ngaji. Ada kan ustaz datang sini. Abah tu tengok bola, abah pun tak main. Nampak? Dia jawab macam tu pula kan. Jadi itu dari segi sistem. Okey, seterusnya setelah kita tengok dari segi kunci kereta, keempat kunci syurga. Bila sebut kunci syurga, hidup kita ni atas dunia ni sementara. Itu paling penting kena ingat. Ayat kita yang kita tak habis-habis sebut daripada hari tu, tiba-tiba dah pension, tiba-tiba dah puasa, tiba-tiba dah raya, tiba-tiba macam tak sadar lah hidup itu. Tiba-tiba dah penghujung puasa, tiba-tiba orang nak pergi Makkah balik dah, tiba-tiba anak dah besar, tiba-tiba dan akhirnya tiba-tiba dah tua. Tiba-tiba dah tua kan. Tu sebab Nabi sayang benar kat kita ni. Nabi doa minta umat dia jangan bagi umur panjang-panjang. Logik kita fikir kalau Nabi sayang kita betul-betul, kalau kita fikir logik lah, kenapa Nabi tak biar kita umur panjang-panjang? Senang. Tak, Nabi minta umur tak panjang supaya kita boleh bajet lebih kurang umur kita macam mana. Cuba tengok orang-orang lama yang ramai datang masjid. Tak, jangan malu kan. Orang-orang tua datang ke masjid, memang beliau tak ramai, yang ramai beliau. Bila datang ke masjid, sebab apa? Kita semua dah rapih. Ini maksud Nabi kata jangan minta umur panjang-panjang. Kita kerja merantau merayau satu Malaysia, semua dah pergi, luar negara pun dah pergi, macam-macam kerja dah buat. Anak dah kita besarkan sekor-sekor, kita besarkan sampai dia kahwin beranak pinak dah. Kita apa lagi nak kerja? Kita tahu kita di penghujung usia, kita ibadah banyak-banyak sebab Nabi sayang kita. Bila umur kita dah 40-an, 50-an, kita datang masjid assalam, makna batu dah langkah kaki kita. Itu sebab Nabi sayang. Hidup kita sementara. Jadi kita kerja ibadah kita banyak-banyak. Hidup dalam dunia ni nak kerja 3 perkara. Pertama, kerja hidayah supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Yang kedua, kerja maghfirah sebab minta ampun dengan Allah, kita sadar kita banyak dosa. Dan yang ketiganya, kita kerjalah yang disebut sebagai rahmat daripada Allah. Dan nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain, ibadah banyak-banyak. Ibadah banyak-banyak. Nak masuk syurga, semua nak masuk syurga, tapi ibadah kita kono banyak. Rajin ibadah, rajin-rajin kita beribadah. Dan nak mencapai kesempurnaan ibadah itu ada ompek pula perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak main ikut-ikut, tak boleh dah. Kena belajar. Dah tua ni belajar, tak apa. Lambat tak apa, belajar. Dicabut nyawa kita tengah belajar, Allah tahu kita tengah usaha.
Mesti dengan ilmu. Tak pandai mengaji, belajar ngaji. Semayang, belajar semayang. Ni main belasah yo. Angkat takabir pun macam-macam pesen. Allah. Ada orang tu Allah. Allah. Allah tak dapat dia dah. Ada orang tu pula Allah tarik belakang tu. Allah tarik belakang. Bawa ke depan bu sampai. Ada. Ada orang tu sekali tu Allah lupa lah tarik belakang, balik semula. La ilaha illallah. Ada orang Allah tarik lah depan. Dia ni guru silat. Ni tarik depan baru sampai. Bukan orang sini dan tempat lain. Jangan ada pula cikgu silat sini marah kan. Dia macam-macam cara belajar. Kita takbir tu kan ibu jari ni kono cuping, baru dia sah yang sekor tu pula. Kawan tu mangsa porang, cuping dah tak ada. Macam mana pula ni? Belajar ilmu. Yang kedua, mestilah dengan ikhlas ibadah ni. Ikhlas. Sahaja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku duduk kat rumah. Mana tak ada tu dah. Yang ketiga, bila beribadah perangai jadi lagi baik. Kalau makin teruk perangai, ada masalah dengan ibadah kita. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berubah buat satu tu niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Macam mana pun niat tu penting. Macam peristiwa hijrah Nabi dulu, bukan semua orang hijrah ikut Nabi kerana Allah. Ada yang ikut Nabi sebab perempuan, ada yang sebab nak lari, ada yang ikut Nabi sebab dia nak cari peluang belah sanun, macam-macam. Ya? Jadi itu dia.